Assalamualaikum, saya akan membentangkan tentang tajuk ritual dan juga kepercayaan. Terlebih dahulu, saya akan memberikan maksud tentang topik tersebut. Ritual merujuk kepada tata cara dalam upacara keagamaan atau boleh digelar sebagai adat, manakala kepercayaan merujuk kepada anggapan ataupun akuan yang menyatakan sesuatu perkara itu menjadi benar. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di tanah Melayu telah mengamalkan kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme ini merupakan kepercayaan kepada makhluk gaib. Mereka beranggapan bahawa makhluk gaib ini mempunyai kuasa dan juga semangat. Mereka juga beranggapan bahawa benda-benda hidup yang berada di muka bumi ini mempunyai roh dan juga jiwa, seperti pokok-pokok, batu-batu dan juga sebagainya. Dari situ wujudnya aktiviti penyembahan dan juga pemujaan terhadap fenomena alam di muka bumi ini. Selepas kedatangan Hindu-Buddha, pengaruh Hindu-Buddha, kepercayaan animisme ini telah dilepaskan oleh masyarakat Melayu di tanah Melayu. Kepercayaan Hindu-Buddha ini merupakan kepercayaan terawal sampai di Asia Tenggara sebelum kepercayaan lain tiba. Kepercayaan daripada pengaruh Hindu-Buddha ini telah dibawa dari pedagang dari India dan telah diperkembangkan oleh golongan Brahmin kepada golongan pemerintah. Agama ini telah diterima pemerintah kerana raja dianggap sebagai Tuhan, iaitu daripada konsep Dewa Raja, dan telah disebarkan kepada rakyat. Antara kesan pengaruh ritual Hindu-Buddha yang diamalkan masyarakat Melayu seperti adat melenggam perut, berinai dan juga membelah mulut. Pengaruh Islam telah dibawa oleh golongan pedagang dan juga pendakwah Islam daripada Asia Barat. Selepas kedatangan Islam, masyarakat Melayu di tanah Melayu telah berubah daripada kepercayaan mereka. Ini kerana pengaruh Islam telah menekankan akidah dan juga syariah. Akidah merupakan kepercayaan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah, manakala syariah merupakan hukum Islam berlandaskan Al-Quran. Mereka juga mempercayai Rasul, malaikat dan juga kitab-kitab suci. Mereka juga telah melakukan ibadat seperti fardu kifayah dan juga fardu ain. Antara kesan pengaruh ritual Islam yang diamalkan masyarakat Melayu seperti majlis khatam Al-Quran, solat hajat berjemaah dan juga majlis Maulidur Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashkin binti Abdullah, C20E1225. Berdasarkan permasalahan kajian bagi kajian ini yang menyatakan bahawa hampir semua masyarakat di Malaysia mempunyai amalan ritual mereka yang tersendiri. Dari segi aspek perkahwinan, kelahiran dan sebagainya. Kebiasaan kita melihat amalan ritual seperti mandi bunga, cukur jambul, tahlil dan upacara ritual yang lain. Setiap amalan ini mempunyai tujuan yang tersendiri. Sebagai contoh, sebelum upacara perkahwinan dijalankan, upacara mandi bunga dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberi kesegaran dan meningkatkan seri wajah kepada pengantin itu sendiri. Selain itu, amalan ritual ini sering dikaitkan dengan kepercayaan agama. Seperti yang kita tahu, setiap ritual itu mempunyai unsur-unsur animisme, dan juga upacara ritual itu wujud sejak zaman dahulu lagi, kerana sejak zaman dahulu nenek moyang kita mempercayai terhadap kepercayaan animisme dan wujudlah upacara ritual tersebut, dan kesannya sehingga hari ini ritual itu masih berlaku di Malaysia. Oleh itu, terdapat beberapa objektif yang perlu kami capai dalam kajian ini, ialah antaranya mengenal pasti amalan dan tujuan upacara ritual
dilaksanakan di Malaysia, dan kedua adalah menganalisis adakah keagamaan menghalang aktiviti ritual dilaksanakan di Malaysia. Kerana sehingga hari ini kita dapat lihat bahawa amalan ritual ini masih dilaksanakan di Malaysia. Bagi mencapai objektif ini, kami menggunakan kaedah kualitatif, iaitu menggunakan medium temu bual dan juga pemerhatian di kawasan kajian yang berlainan, iaitu yang pertama di Kampung Saka dan yang kedua di Kampung Nangoh, Sandakan Sabah, dan yang ketiga ialah di Kampung Felda Trolak Selatan. Dengan kaedah yang kami lakukan ini, kumpulan kami berharap agar kami dapat mencapai objektif yang telah kami tetapkan, dan seterusnya dapat menganalisis amalan ritual yang masih berlaku di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris bin Harun, memegang nombor matrik C20A1078. Saya diberi tugasan untuk menyedia dan membentangkan skop kajian bagi kumpulan kami yang mengambil tajuk ritual dan keagamaan. Bagi menjayakan kajian kami, kumpulan kami telah memilih dan menetapkan beberapa lokasi dan sasaran kajian yang ingin kami kaji, iaitu kawasan sekitar perumahan ahli kumpulan kami, antaranya Kampung Sakar Kelantan, Kampung Felda Trolak Selatan Perak, Kampung Nangoh Sabah. Kami menyasarkan penduduk yang menyetap melebihi 10 tahun dan ke atas. Antara sebab-sebab kami memilih lokasi-lokasi berikut adalah kerana terdapat beberapa ahli kumpulan kami yang tidak dibenarkan keluar ke ranah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Selain itu, lokasi yang dipilih juga masih mengamalkan budaya-budaya yang menjadi subjek kajian kami, antaranya budaya mandi bunga, pemakaian gelang hitam pada kanak-kanak, dan lain-lain budaya yang menjadi subjek kajian kami. Kami menumpukan kajian kami kepada penduduk yang menetap di kampung-kampung berikut melebihi 10 tahun kerana mereka lebih berpengalaman jika ingin dibandingkan dengan mereka yang baru menetap di kampung di lokasi-lokasi berikut. Sekian saja dari saya, skop kajian kumpulan kami. Assalamualaikum, saya Nurul Tasha binti Zuraimi, nombor matrik C20A1375. Dalam tugasan yang pertama ini, kita dapat mengenal pasti amalan dan tujuan ritual yang ada dan apakah ritual yang kerap dilaksanakan di Malaysia. Sorotan kajian tentang ritual dan keagamaan yang pertama bagi kajian ini adalah ritual mandi bunga. Menurut pensyarah sastera Dr. Wan Hasmah Wante, Pusat Pengajian Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia, beliau menjelaskan bahawa mandi bunga adalah ritual yang sangat terkenal di rantau Asia Tenggara, termasuk di Malaysia, di mana orang Melayu berkemungkinan besar meningkatkan aura, kecantikan dan seri pengantin. Oleh itu, penggunaan terapi mandi bunga sering dikaitkan dengan kecantikan berbanding penjagaan kesihatan. Seterusnya, antara ritual yang kami kaji adalah ritual pemakaian gelang hitam yang diamalkan oleh masyarakat di ketiga-tiga buah kampung yang telah kami kaji, kerana penduduk kampung menganggap perkara
tersebut dapat menghalang gangguan terhadap bayi yang memakainya, seperti menghindarkan bayi daripada makhluk halus dan juga penyakit. Namun demikian, masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengamalkan pemakaian gelang hitam ini kerana ritual ini bertentangan dengan syariat agama. Kerana apa? Pemakaian gelang ini memerlukan seorang dukun atau bomoh untuk menjampi mantra-mantra suci atau pemujaan ke atas gelang tersebut. Seterusnya, ritual yang telah kami kaji adalah kajian tentang keagamaan, iaitu tahlil dan arwah yang telah dilakukan. Melalui sorotan kajian ini didapati terdapat Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia telah mengeluarkan siri buku amalan harian. Buku ini telah menyinarakan bacaan-bacaan tahlil dan doa arwah yang boleh diamalkan untuk amalan diri atau amalan yang boleh disedekahkan pahalanya kepada arwah umat Islam, khususnya buat ibu bapa dan keluarga yang sudah meninggal dunia. Sekian saja. Assalamualaikum, saya Nur Syahmi bin Arya Afandi, memegang nombor metrik C20A1282, ingin membentangkan tentang sorotan kajian yang telah saya lakukan, iaitu mengenai cukur jambul. Cahaya mata, zuriat atau anak merupakan anugerah Allah yang tidak ternilai bagi pasangan yang telah mendirikan rumah tangga. Maka dengan itu, kelahiran disambut dengan sangat meriah dalam masyarakat Melayu. Antara upacara yang diadakan bagi menyambut kelahiran bayi dalam masyarakat Melayu ialah upacara cukur jambul. Secara ringkas, upacara cukur jambul merujuk kepada pemotongan jambul bayi yang disertai dengan beberapa adat yang lain. Namun, persoalan timbul, adakah upacara-upacara mengikut adat ini bertepatan dengan ajaran Islam? Oleh itu, penulisan ini melihat kepada konsep cukur jambul dalam masyarakat Melayu dan juga upacara cukur yang disebut dan diamalkan oleh Rasulullah SAW, di samping melihat pengaruh yang membentuk adat dalam masyarakat Melayu yang diwarisi secara turun-temurun sehingga ke hari ini. Konsep cukur jambul. Cukur jambul dalam masyarakat Melayu merupakan suatu majlis yang diadakan selepas 40 hari kelahiran bayi, disertai dengan sembelihan akikah dan kenduri. Tempoh 40 hari diperlukan adalah untuk memberi ruang kepada si ibu untuk kembali sihat terlebih dahulu selepas berpantai. Selain itu, majlis ini juga diikuti dengan berzanji atau marhaban yang memuji Nabi SAW dengan bayi diletakkan di dalam buaian yang dihias cantik dan di bawah buaian tersebut diletakkan pisau coret dan juga kemenyan yang diperasapkan. Seterusnya, bayi tadi akan dirukun dan diarak berkeliling tetamu lelaki yang sedang berzanji, selalunya di ruang tamu atau anjung rumah. Selalunya, terdapat beberapa orang tetamu penting seperti datuk kepada bayi, imam, ketua kampung, mahupun bomoh akan merestui dan mengusap jambul atau kepala bayi tersebut, lalu menggunting sebahagian jambul tersebut dan dimasukkan ke dalam kepala dan dimasukkan ke dalam kelapa yang telah disediakan khas. Walau bagaimanapun, amalan cukur jambul ini yang telah menjadi warisan tradisi Melayu jelas bertentangan dengan sunnah dan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuk dia ketika hari ke-7 dan dicukur, lalu diberi nama. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Merujuk kepada hadis di atas, ulama menyatakan bahawa Rasulullah SAW menggalakkan umat Islam yang dikurniakan cahaya mata supaya menjalankan akikah pada hari ke-7.
Seterusnya, daging akikah itu akan diagih dan dibahagikan kepada golongan fakir miskin. Riwayat Abu Hasan Din Al-Hafiz. Sekian daripada saya, Syahmi bin Ali Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanis binti Kamarul Rizwan, C20A1245 dari Program Sarjana Muda Pengajian Warisan. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang permasalahan kajian kumpulan kami yang berkaitan dengan ritual dan keagamaan. Menurut pandangan daripada salah seorang pengkaji iaitu Janet pada tahun 1960, beliau mendapati bahawa hampir kesemua masyarakat pada masa terdahulu mempunyai ritual yang berkaitan dengan kelahiran, keremajaan dan juga perkahwinan. Tujuan ritual ini diadakan adalah untuk menandakan peralihan atau transisi daripada satu tahap berubah kepada satu tahap yang lain dalam sesuatu kehidupan masyarakat. Menurut beliau juga, ritual ini mempunyai 3 struktur lapisan, iaitu lapisan pertama merupakan ritual pemisah, manakala lapisan yang kedua ialah ritual peralihan dan yang ketiga ialah ritual penggabungan. Justru kajian ini ingin mengenal pasti jenis-jenis amalan ritual dan tujuannya yang masih diamalkan oleh masyarakat terdahulu sehingga masyarakat pada masa ini. Selain itu, dalam konteks permasalahan kajian ini ialah ritual ini lebih menjurus kepada kepercayaan beragama. Berdasarkan kajian yang telah diselidik, kami mendapati bahawa menurut pandangan daripada salah seorang pengkaji iaitu T.A. Ridwan pada tahun 2001 yang terdapat dalam buku Kosmologi Melayu Harun Yaakob, beliau mendapati bahawa nilai dalam kehidupan orang Melayu ini adalah bersandarkan agama Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana Islam merupakan alternatif beragama bagi orang-orang Melayu pada masa itu. Jadi, nilai-nilai Islam ini dapat dibentuk melalui peraturan sosial yang membina satu disiplin mereka. Secara tidak langsung, wujudlah hubungan sosial yang berkesan bagi masyarakat pada masa itu. Justru, permasalahan bagi kajian ini ialah adakah keagamaan ini menghalang aktiviti ritual yang diamalkan oleh masyarakat terdahulu sehingga masyarakat pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahila binti Abdul Aziz. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang tajuk analisis kajian yang telah saya lakukan ke atas 3 buah kampung. Analisis kajian ini adalah berdasarkan objektif kajian yang telah kami buat. Analisis kajian berdasarkan objektif pertama ialah apakah amalan ritual yang dilaksanakan di kawasan kajian. Menurut jadual ini terdapat 4 jenis amalan ritual, iaitu mandi bunga, memakan gelang benang hitam, cukul jambu dan tahlil. Apa yang kita dapat lihat di kampung Saka, penduduk mereka tidak pernah mengamalkan amalan ritual mandi bunga kerana mereka percaya amalan ini digunakan untuk memuja makhluk halus. Manakala di kampung Nanggo dan kampung Felda Trolak Selatan, penduduk mereka pernah mengamalkan amalan ritual mandi bunga kerana mereka menganggap amalan tersebut dapat membantu orang perempuan yang belum berkahwin mendapat jodoh. Di samping itu, amalan ritual memakan gelang benang hitam pernah berlaku di ketiga-tiga kampung kerana mereka percaya gelang tersebut dapat membantu mereka menjauhi diri daripada terkena penyakit. Selain itu juga, amalan ritual keagamaan seperti cukul jambu pernah berlaku di ketiga-tiga kampung pada ketika dahulu dan hingga kini masih diamalkan oleh semua masyarakat. Ini kerana amalan ini salah satu sunnah Rasulullah SAW yang membawa satu kebaikan kepada mereka yang mengamalkannya.
Seterusnya, ritual keagamaan seperti tahlil juga pernah berlaku di ketiga-tiga kampung kerana amalan ini kebiasaan yang dilakukan selepas mayat selamat dikebumikan. Amalan ini dilakukan dengan cara membaca surah Yasin dan berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia supaya rohnya mendapat kebaikan daripada berkah tahlil yang dibuat. Disebabkan itu, amalan ini masih diamalkan hingga kini walaupun pada mulanya dibawa oleh pengaruh Hindu-Buddha tetapi diikut oleh orang Islam mengikut syariat Islam yang betul. Sekarang kita pergi kepada analisis kedua, iaitu adakah keagamaan menghalang aktiviti ritual ini diamalkan di kawasan kajian sehingga kini. Menurut analisis yang dibuat bagi ketiga-tiga kampung, keagamaan tidak menghalang penduduk mereka mengamalkan aktiviti ritual jika aktiviti tersebut memberi kebaikan kepada mereka seperti ritual tahlil, cukur jambu dan mandi bunga yang hanya untuk menjagakan badan. Disebabkan itu, amal ini masih diamalkan hingga kini tetapi mengikut syariat Islam yang betul. Walau bagaimanapun, keagamaan di ketiga-tiga kampung menghalang penduduk mereka mengamalkan amalan ritual seperti memakai gelang benang hitam kerana amalan tersebut boleh membawa kepada khurafat. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat analisis yang saya buat ini, kita dapat lihat bahawa ada setengah masyarakat yang masih mengamalkan amalan ritual hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofitria binti Sukapli, C20A1164. Baiklah, kita akan beralih kepada kesimpulan, di mana kami dapat menyimpulkan bahawa ketiga-tiga buah kampung dari negeri yang berbeza, iaitu Kampung Nagoh, Sabah, Kampung Sakar, Kelantan dan juga Kampung Felda Trolak Selatan, iaitu dari Perak, pernah menjalankan ritual-ritual dan keagamaan seperti ritual mandi bunga, ritual pemakaian gelang benang hitam, cukur jambul dan juga tahlil. Berdasarkan kajian ini, kami mendapati bahawa terdapat dua buah kampung di Sabah dan juga Perak pernah menjalankan ritual mandi bunga. Hal ini dikatakan demikian kerana penduduk tempatan menganggap ritual tersebut mampu mempercepatkan jodoh seseorang serta mencantikkan wajah perempuan untuk memikat lelaki. Manakala ritual ini tidak diamalkan di negeri Kelantan kerana penduduk tempatan beranggapan bahawa ritual tersebut mampu memanggil jin dan juga makhluk halus. Seterusnya, ritual yang kedua iaitu pemakaian gelang benang hitam. Kami mendapati bahawa ketiga-tiga kampung ini pernah menjalankan ritual tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana penduduk tempatan beranggapan bahawa ritual ini mampu menghindarkan bayi mereka daripada penyakit serta gangguan. Yang ketiga iaitu cukur jambul. Cukur jambul ini masih diamalkan sehingga kini kerana cukur jambul merupakan satu amalan daripada Rasulullah SAW. Kepada sesiapa yang mengerjakan amalan ini, mereka akan mendapat kebaikan daripadanya. Yang keempat iaitu tahlil. Tahlil sering dilakukan oleh penduduk sekiranya berlaku kematian. Sebagai contoh, penduduk tempatan akan membaca Yasin secara beramai-ramai serta berdoa agar roh orang meninggal dunia tersebut dirahmati dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Melalui kajian ini juga kami mendapati bahawa tahlil ini merupakan pengaruh daripada Hindu-Buddha. Tetapi setelah kedatangan agama Islam, amalan tahlil ini telah diubahkan mengikut landasan agama Islam dan menempati syariat agama Islam. Seterusnya, kami juga dapat menyimpulkan bahawa kesemua ritual ini pernah diamalkan pada masa dahulu, tetapi masa kini kian dilupakan kerana penduduk tempatan beranggapan ritual tersebut merupakan satu perkara yang khurafat. Sebagai contoh, mandi bunga dan juga pemakaian gelang berwarna hitam. Oleh itu,
mereka tidak mengamalkannya kerana ia merupakan satu kesalahan dan ianya melanggar syariat agama Islam. Saja, terima kasih.